Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang saya hormati dan saya kasih, Iqra kitabaka. Satu daripada titah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ajak kawan kita yang tergesa nak balik itu, tanya mereka hamba siapa? Hamba Allah ke hamba perut? Wajib jadi hamba Allah. Dengar kata Allah, Iqra kitabaka. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kerana Quran satu-satunya entiti yang akan menemui kita pada hari kiamat untuk menyampaikan mukjizat dan syafaatnya. Itu dia keagungan Quran. Peringkat awal, ambil Quran, letakkan tempat yang tinggi. Quran itu ada dua segmen. Pertama, wahyu-wahyu yang ditulis, ada kulitnya, ada jilidnya, dipanggil kitab ataupun mashaf. Letakkan tempat yang tinggi. Suruhan Allah untuk meletakkan kitab dan mashaf tempat yang tinggi, surah 9 ayat 40. Catat, lihat Quran kita. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Dah baca, apalkan dan simpan sikit demi sikit dalam hati anda. Barulah anda ada harapan, barulah kita ada harapan mati dipanggil almarhum saudara, ataupun almarhumah. Tak beriman, tak menyimpan langsung ayat Quran dalam hatinya, maka matinya dipanggil mendiang dan kuburnya mula menjadi kawah neraka. Ambil jalan mudah, imani Allah, imani Quran kalamnya, dan simpan rohnya dalam hati kita. Bukan sikit yang perlu kita simpan roh Quran dalam hati. Kita wajib menyimpan 6,236. Quran tadi dipanggil mashaf, letakkan tempat tinggi, surah 9 ayat 40. Dan Quran juga dipanggil nyawa, surah 42 ayat 52. Catat saudara, kerana kita pelupa. Dan alat untuk mencatat mesti ada kalam dan kertas. Dah catat, ingat-ingatkan, namun tetap lupa baca doa. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Segmen kedua daripada Quran, dia nyawa. Quran itu nyawa kehidupan. Lantas satu lagi nyawa, nyawa untuk hidup. Nyawa untuk hidup ada pada surah 17 ayat 85. Wa yas'alunaka anir ruh, Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu dia nyawa yang ada pada seluruh badan manusia, saudara. Namun panjang pendeknya berbeza. Tetapi khas untuk umat Muhammad ini diberi sekadar antara 60 hingga 70 tahun. Rasul sebut, a'maru ummati ma baina sitina wa sab'ina sanatan. Usia umatku ialah antara 60 hingga 70 tahun. Maknanya umat Muhammad mesti mati pada usia 70 tahun. Tetapi telah kita lihat sana sini, depan belakang, kiri kanan, masih ada yang hidup walaupun dah 75 tahun, 80 tahun,
100 tahun, 100 lebih, tapi tak mungkin mencecah 200. Mereka dibenarkan sampai 75, 85, 100, 100 lebih. Itu kerana berkat doa anda yang tak putus-putus. Satu hari saya dengar 5 kali anda sebut Allahumma tawil a'marana wa nawwir qulubana. Satu hari 5 kali, seminggu berapa kali, sebulan berapa kali. Sebab itu Allah pertimbangkan untuk lanjutkan usia anda. Sebab itu ramai yang lepas 70 pun masih ada hidup. Kerana mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lanjutkan usia. Bacalah doa Allahumma tawil a'marana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wahsin a'malana. Bukan saja jaga doa supaya panjang usia, anda wajib jaga kesihatan kita. Dan telah disampaikan pada anda, betul untuk sihat ialah 2 equal 2 SP plus piramid. 2 S for sihat sama dengan 2 S. Anda wajib mengambil 2 yang ada syifa. Pertama, Quran itu syifa, surah 10 ayat 57. Catat, ambil lihat Quran kita. Bandingkan dengan ayat yang saya baca. Itu dia syifa pertama hanya daripada Al-Quran, saudara. Surah 10, surah 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Itu dia syifa penawar yang pertama daripada Quran sebagai satu mukjizatnya. Syifa yang kedua ada pada surah 16 ayat 69. Summa kuli min kulis samarat fasluki subula rabbiki zulala yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Tak sihat, anda wajib mengambil 2 syifa. Satu syifa Al-Quran 10:57 dan syifa daripada lebah 16:69. Ikuti dengan puasa. Sumu tasihu, hanya puasa saja yang beri jaminan anda akan sihat. 2 SP puasa campur dengan piramid makanan. Anda wajib menjaga ikut piramid makanan. Panggil orang yang ada MBBS, saudara, minta mereka ceritakan pada kita apa dia bentuk piramid makanan. Bandingkan keperluan pada usia anda yang begini, berapa keperluan karbohidrat, berapa keperluan protein, berapa keperluan kalori, berapa keperluan daripada buah-buahan, sayuran, ikan dan sebagainya. Bukan sihat, binari tidak sihat, pantang dijaja. Ambillah ini, ambillah ini, ambillah tongkat sihat, tak sihat. Wajib dengan kata Allah, dan wajib dengan kata Rasul, wa man ahsanu minallahi qila wa man ahsanu minallahi hadisa. Quran tadi syifa dan madu pun syifa. Gunakan, saudara, minum, ambil, kerana dia menjadi ramuan untuk sihat. Ikuti dengan puasa. Pada pekat saudara ni, saya fikir dah puasa Senin, Khamis, Senin, Khamis, Senin, Khamis. Dan nanti minta mesti anjurkan tiap Isnin kita buka ramai-ramai kat sini. Saya tumpang sekali, saudara. Saya hari ni hanya tumpang duduk kat kereta. Saya buka puasa kat kereta, senang. Khamis, Senin, Khamis, Senin, Khamis. Mudah-mudahan anda pecahkan rekod tu, saudara. Saya sebutkan itu, bagi peringkat anda dah wajib berpuasa at least Senin, Khamis, Senin, Khamis. Yang wajibnya Ramadan, sumu tasihu. Lihat Quran kita, saudara, lihat. Satu, nama Allah itu dipanggil Al-Hadi. Verbnya hada yahdi.
Kalau kita minta dia tunjuk ihdini. Kalau kita minta dia tunjukkan kita ihdina. Selalu anda Allahumma hdini biman hadaita. Sekali ada sebut Allahumma hdina, Allahumma hdina siratal mustaqim. Allah hanya menunjuk pada hamba-hambanya yang dikehendaki. Yahdi bihi man yasha. Dia hanya tunjuk pada hamba-hambanya yang dikehendaki. Anda boleh congak sekarang kira berapa ramai hambanya yang dikehendaki pada waktu ini banding dengan berapa sab tadi ada, saudara. Jadi anda bertuah kerana anda dipilih untuk ditunjuk pada anda. Oleh itu syukuri, saudara. Syukur dia pilih kita untuk nak beri hidayahnya pada kita. Dan ucapan syukur itu ada tiga pilihan. Dan wajib bersyukur kerana Allah pilih anda untuk diberi petunjuknya. Petunjuknya itu dipanggil hidayah. Dia hada, dan Qurannya pun yahdi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Surah 17 ayat 9. Quran itu menunjuk kita. Allah pun menunjuk. Allah menunjuk, namanya Al-Hadi. Al-Hadi satu daripada nama-namanya 99 yang patutnya anda dah lama menghafalnya. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'minu al-Muhaiminu al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Hali al-Bari al-Musawwir. Saya lekahkan Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Warisu, Ar-Rashidu, As-Sabur. Satu namanya dari surah itu Al-Hadi. Dia saja yang boleh menunjuk. Kerana dia saja yang tahu, saudara. Kita tak boleh menunjuk kerana kita jahil ataupun tak ada ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kerana dia saja yang alim, dia saja yang wajib mengajar. Dia wajibkan dirinya mengajar seperti dia wajibkan dirinya bagi rahmah. Kerana kita tak ada ilmu, kita wajib belajar. Maka untuk mendapat hidayah daripada apa yang kita belajar, pertama anda wajib jadi orang yang beriman dulu. Dia hanya tunjuk hamba-hambanya yang dikehendaki dengan syarat hamba itu beriman dan jangan syirik. Kalau kita tak beriman, tak mungkin dapat petunjuknya, saudara. Dan kalau kita syirik pun tak mungkin dapat petunjuknya. Sebab itu kita syukur kerana kita terpilih untuk mendapat hidayahnya. Ucapan syukur ada 3. Yang paling simple 1.2. Catat ayat Al-Quran kita. Ucapan syukur yang paling simple ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ucapan syukur yang agak sederhana ada pada surah yang ke-7 ayat 43. 3 pilihan yang pasti kita lapaskan, sama ada yang terpendek iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sederhana surah 7, surah Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anharu wa qalu Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu dia ucapan syukur yang kedua. Syukur Allah pilih kita untuk jadi hambanya yang dengar katanya. Ucapan syukur yang pertama, yang paling simple, ada pada surah yang pertama ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi pengisiannya tidaklah sesimpel yang kita sebut.
Setakat menyebut alhamdulillahi rabbil alamin mudah. Tapi anda kena fahami alhamdu itu apa. Nanti dipanggil hamdan, panggil ahmadu, nahmadu. Itu dia pecahan daripada hamidah, alhamdu, saudara. Kalau tak nak sebut alhamdu, sebut as-sana'u. Tapi antara dua Allah pilih alhamdu. Kerana ada kena mengenanya dengan nama Rasul kita Muhammad ataupun Ahmad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sendiri pun kalau kita hayati, kita wajib mengimani, menyimpan 104 aqaidul iman pada sebutan Allah lafzul jalalah. Tidak sesimpel sebutan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka bila anda beriman dengan Allah, mesti sampaikan 104 aqaidul iman. Itu baru dengan Allah, belum lagi dengan malaikatnya, dengan rasul-rasulnya, kitabnya. Pertama mulakan dengan satu, Allah kita ahad, wahid, wahdah. Setelah satu, ahad, wahidah, sambung al-alimul ghaibi wa syahadah, ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-qudus, as-salam, al-mu'minun, sampailah al-hadi, al-badi, al-baqi, al-warisu, ar-rashidu, as-sabur. Satu campur 9 baru 100. Ada lagi 4. Yang pertama dia dipanggil Rabb, yang mentadbirkan alam-alam ini, sama ada alam yang nyata dan alam yang gaib. Dia masih mentadbirkan telinga kita, walaupun dah guna 80 tahun masih boleh mendengar. Kalau saja boleh mendengar, boleh beza ini suara siapa, itu siapa yang boleh tadbirkan, saudara. Dan 102 dia dipanggil ilah. Ilah satu yang disembah, ilahun wahid. Kalau 2 ilah dipanggil ilahaini. Kalau 3 lebih dipanggil alihatun. Anda wajib sembah Allah yang satu. Innama ilahukum ilahun wahid. 102, 103 dipanggil jamil. Innallaha jamilun. Dan 104 dia dipanggil tayyibun. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Ucapan syukur tidaklah semudah untuk kita hayati. Walaupun ucapan simple alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, surah 7 ayat 43. Ayatnya berada di tengah-tengah ayat. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dalam ayatnya yang lengkap, wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anharu wa qalu. Ini dia ucapan syukur yang kedua. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. At least dah ada 2 ayat yang anda wajib apalkan untuk syukur. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, barusan tadi berdua, saudara. Padahal semua sekali wajib menghafal, simpan dalam hati, imani sebanyak 6,236. Dan wajib lipat gandakan usaha kita, kerana kita dah kesontokan, saudara. Khasnya yang telah gunakan 70, berapa lagi masa yang ditimbangkan untuk kita. Tak ada langsung, tak menyimpan langsung, tak beriman langsung, maka matinya dipanggil mendiang dan kuburnya menjadi kawah neraka. Tentu anda wajib beriman, menyimpan sebanyak mungkin roh Quran. Quran itu dipanggil nyawa. Surah 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina.
wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kumpulkan 3 ayat saudara untuk tunjukkan nyawa. Nyawa itu dipanggil roh. Nyawa pertama ada pada surah 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu nyawa yang diberi. Ada nyawa untuk hidup. Nyawa untuk hidup diberi oleh Allah antara 60 hingga 70 tahun khas untuk Muhammad. Tapi kerana mulut kita tak betul-betul berdoa Allahumma tawil a'marana, maka lebih 70 dan tak mungkin cecah 20 tahun. Roh yang kedua, roh kehidupan. Tadi roh untuk hidup, kodnya 17 apakan simpan di hati. Yang kedua, roh kehidupan. Quran itu roh kehidupan. Hidup kita bukan saja kat dunia saudara. Kita akan hidup dalam kubur. Kalau kita ada roh Quran, maka kubur kita mengilingi kubur kita bagaikan tempat tinggal, dikelilingi oleh taman-taman. Itu dengan syarat ada roh Quran. Roh Quran itu sebanyak 6,236. Pada peringkat ada tanya, pada usia aku begini, berapa roh Quran pada hati aku? Walaupun setakat 7 pun dah ada bergelar almarhum, tapi kalau ada 7 saudara, maka tempat tinggal kita mungkin hanya bertaraf pondok saja. Sama ada sejak daripada kubur ataupun sampai kat syurga. Dan roh yang ketiga ada pada surah yang ke-97 ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu di 3 roh saudara. 2 yang sangat relevan dengan kita. 2 roh itu sangat relevan dengan kita, 1785 dan 42.52. Satu ialah nama malaikat Jibril yang dipanggil, digelar dengan arruh kerana kerjanya membawa roh. Kerana kerja Jibril itu ialah membawa roh yang ada pada kitab Suhuf, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Quran yang sebanyak 6,236. Itu dia dibawa oleh Jibril. Sebab itu beliau dipanggil dengan arruh. Selain dipanggil Ruhul Kudus, dipanggil Ruhul Amin, dipanggil Sadidul Quwa. Maka syarat untuk mendapat petunjuk, setelah kita ucap syukur, dan ucapan syukur yang ketiga ada pada surah 26 dari ayat 78 hingga 85. Ayatnya berbunyi, Alhamdulillahillazi halaqani fahuwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yaskini wa idza maridtu wa huwa yasfini wallazi yumituni summa yuhyini wallazi atma'u ayyaghfira li hati'ati yaumaddini rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin naim. Itu dia ucapan syukur. Panjatkan saudara, hafal dan simpan rohnya dalam hati kita. Dalam masa yang sama kira dah ada. Kalau ada sikit, dah ada tempat tinggal, tapi mungkin hanya bertaraf pondok. Tapi kalau banyak, kita mampu pilih jadi banglo ke, istana ke ataupun rumah sebuah, bergantung pada berapa banyak roh Quran anda imani dan bawa dalam hati anda. Allah hanya menunjuk pada orang yang sedia untuk melaksanakannya. Dan kita bersyukur kerana Allah pilih kita. Maka syarat pertama untuk membolehkan Allah tunjuk kita, petunjuknya dipanggil hidayah. Hidayah itu setelah kita mencari dan berusaha baru dapat hidayah. Maka syarat untuk dapat hidayah yang pertama adalah beriman dan jangan kufur.
Syarat pertama nak dapat hidayah, pertama naklah beriman dan jangan kufur. Untuk iman, saudara lihat surah yang keempat ayat 136. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur. Kira rukun iman. Pertama billahi, dua wa malaikatihi, ketiga wa kutubihi, keempat wa rusulihi, yang kelima wal yaumil akhir. Itu dia 5 daripada 6 rukun iman. Tapi ayat tadi mula wa may yakfur, siapa yang mengkufuri salah satu daripada rukun iman ini, jawapannya faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesatnya. Hidayah lawannya dalalah. Dan wajib mencari hidayah, jauhkan dalalah, sesat saudara. Kerana sesat balasnya kat neraka, dalalah hidayah balasnya kat syurga. Itu baru 5 rukun iman. Iman saja maknanya allazina yu'minuna bil ghaib, surah yang kedua ayat 3. Iman ialah beriman, percaya dengan yang gaib. Dan satu lagi nama Allah itu pasal dipanggil Al-Mu'minu. Dia saja yang dipanggil Al-Mu'minu. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah ar-Rahman ar-Rahim Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu. Namanya yang ketujuh dipanggil Al-Mu'minu. Kita tak boleh dipanggil Al-Mu'minu. Kita hanya boleh dipanggil mukmin kalau kita beriman. Tapi dia tetap Al-Mu'minu. Dia saja yang boleh dipercayai dan benar. Dia saja yang dipanggil Al-Mu'minu. Dia saja yang boleh dipercayai. Kata-katanya wajib dipercayai dan benar, saudara. Dia Al-Mu'minu. Kita walaupun mukmin, saudara, kadang-kadang kita akan pagar makan padi, kerana tak sempurna iman kita. Iman itu daripada amanah. Iman daripada amanah. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amanu wa hum muhtadun. Ya, surah yang ke-6. Iman berasal daripada amanah. Iman. Surah yang ke-6 ayat 82. Catat saudara, anda wajib ada kalam dan kertas. Dah lama saya pesankan dah, jalan dah belajar mesti ada kalam kertas untuk mencatat. Ayat yang surah ke-6 ayat 82. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Iman itu jangan dicampur adukkan dengan syirik. Zulmin situ kadang maknanya syirik. Ulaika lahumul amanu. Bila mereka mula ada iman, baru ada harapan untuk dapat hidayah. Orangnya kalau dapat hidayah dipanggil muhtadi. Kalau ramai muhtadun. Nampak tu? Syarat pertama untuk mendapat hidayah, saudara, mesti jadilah orang mukmin, orang yang beriman. Iman saja maknanya allazina yu'minuna bil ghaib, dan beriman dengan Allah. Mencakupi 104 aqaidul iman saya sebutkan tadi, saudara. Cakap melapaskan alhamdulillahirabbil alamin mudah. Syarat pertama untuk mendapat hidayah mesti beriman dan jangan syirik. Saya tengah menjelaskan apa itu iman. Iman maknanya aman. Rasul-rasul semuanya aman, saudara. Itu masa kata amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi warsih la nufarriqu baina ahadim mir. Iman kita pada semua rasul-rasul yang sebanyak, yang seramai
300 tak beza-beza. Macam mana kita beriman dengan Muhammad Siddiq, Muhammad amanah, kita pun yakin mereka pun Siddiq, amanah, tabligh patanah. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Apa jua yang mereka cadangkan, jawab sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Syarat pertama untuk mendapat hidayah adalah beriman dan jangan syirik. Untuk beriman 5 rukunnya, 5 ada pada surah yang ke 4 ayat 1, 3, 6, dan rukunnya yang ke-6 ada pada surah yang ke-9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Genaplah 6 rukun iman, dan iman itu mesti perlu pada pengakuan kita. Al-iqrar bil lisan, mulut biasa berkata amantu billah, amantu bima anzalna ilaika wattaba'na rasula waktubna ma'asyahidin. Kami beriman dengan Allah, dan iman hanya diikuti dengan perkataan dengan. Iman dengan Allah, iman dengan malaikat. Jangan sebut iman kepada Allah. Ramai yang menyebut iman kepada Allah. Mungkin termasuk salah depan anda, betul kan? Jangan sebut iman kepada Allah. Mesti wajib sebut iman dengan Allah. Allah gunakan dengan, Rasul pun dengan. Allah gunakan dengan ya ayyuhallazina amanu aminu billahi, ba dengan maknanya. Rasul pun gunakan dengan ba, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dua-dua itu sebagian daripada huruf jar. Bila sebut ini mungkin ramai orang dengar huruf jar. Apa huruf jar, saudara? Kecuali orang yang lepas daripada Hishamuddin ke, dia tahu apa huruf jar, dan dia boleh bilang berapa banyak huruf jar. Huruf jar itu ada 10, saudara. 2 daripadanya ba, maknanya dengan, ila, kepada. Jadi kalau anda kata beriman kepada, maknanya Allah itu pada jihah, ada halanya. Mungkin di timur ke, di barat ke, utara ke, selatan. Maka Allah tak ada tempat dia. Baik itu anda selamat gunakan iman dengan yang bersama kita. Innallaha ma'ana. Dia bersama dengan makhluknya yang beratusan bilion banyaknya tu. Itu bukan tujukan dengan kepada. Iman mesti sebut dengan lidah, amantu billah. Kedua, al-iqrar bil lisan. Wajib sempurnakan itu. Dan iman dengan ilmu. Iman mesti dengan ilmu, bukan iman dengan berita, bukan iman dengan maklumat, mesti iman dengan ilmu. Ilmu itu ilmu Allah. Sama ada ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Ilmunya yang fardu ain dalam bahasa Arab sebanyak 6, 2, 3, 6 itu wajib anda tuntut. Dan fardu kifayah boleh tuntut dalam bahasa lain. Umpamanya anda belajar perakaunan dalam bahasa orang putih, boleh, itu fardu kifayah. Tapi belajar saya kulu sufaha'u minanak, itu wajib belajar daripada bahasa Arab. Disebutkan ini supaya anda saya lanjutkan lagi 10 minit, saudara. Lepas itu kita berhenti, insya-Allah. Itulah baiknya kalau semua pakai automatik. Sampai saja bunyi. Tak langsung pergunakan budi bicara, tak ada. Wajib ada budi bicara. Bila patut berhenti, bila takut belajar. Sekarang saya cadangkan kita belajar 10 minit lagi. Tak putus dia punya momentum dia. Syarat pertama untuk dapat hidayah mesti beriman dan jangan syirik.
Untuk iman dah saya cakap lebih kurang, dan selalu saya bercakap sejak bermula berjumpa mesti pasal iman dah, saudara. Iman menjamin kita aman, keamanan. Banding dengan negara kita, saudara, aman ke tidak? Dan untuk maklumat anda, yang beriman seluruh dunia ini hanya satu minoriti. Yang minoriti yang beriman, kita pun yang belajar iman pun very minoriti. Minoriti itu kalau kita sebut dengan peratus, 25%. Satu dunia ini yang beriman hanya 25%. Wa qalilam minhum la yu'minun. Kebanyakannya mereka tidak beriman. Kita syukur beriman dan masuk golongan yang minoriti. Wa aksaruhum la yu'minun. Besar bilangannya tak beriman. Dan wajib masukkan dalam diri yang minoriti. Pada seluruh penduduk dunia, saudara, yang beriman hanya 1/4 ataupun 20%. Kalau sebut berapa kali, wa aksaruhum la yu'minun wa aksaruhum musyrikun. Jom libatkan diri dalam kumpulan kecil seperti ini, saudara. Kumpulan yang kecil itu kumpulan yang tak belajar Quran banding dengan berapa ramai yang ada, dan anda wajib jadi mesertai kumpulan itu. Saya tegaskan, yang pertama syarat untuk dapat hidayah daripada Allah, kita wajib beriman dan jangan syirik. Maka Allah haramkan orang yang mensyirikinya untuk masuk ke syurga. Sangat besar dosa orang yang mensyirikkannya. Malah kita disuruh menyembah dan jangan syiriki Allah. Pertama, lihat surah yang keempat ayat 36. Catat nanti umat baca dan simpan di hati kita, sambil kira dah berapa daripada 6236 tersimpan pada hati. Makin banyak tersimpan dalam hati menentukan grade ataupun status tempat tinggal kita, sama ada kat kubur ataupun kat syurga. Kat dunia, kalau kita banyak duit, kita pun boleh pilih sama rumah mampu pandang ke, mampu lihat sama ada buat banglo ke, semidi ke, istana ke, bergantung pada berapa banyak duit yang kita ada. Begitulah analoginya. Kalau kita tidak tempat tinggal yang selesa, kita wajib membawa imani banyak ayat-ayat Quran yang sebanyak 6236 itu. Kalau kita lihat surah yang keempat ayat 36, ayatnya berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berarti situ, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dia dengan hambanya. Jadi kita rumuskan, tidak beriman, tidak dapat hidayah, mesti beriman dan jangan menyekutui Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Syirik berlaku pada kita sama dengan niat ataupun dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Nah, jangan sekali-kali tidak syirik. Nah, wajib sembah Allah, imani dianya ahad, wahid, wahdah. Dan ayat lain, saudara, yang melarang kita bersyirik, surah yang keempat ayat 48, ayatnya berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Allah hanya mengampunkan dosa-dosa orang yang tidak mensyirikinya. Siapa yang mensyiriki Allah, dia tak mungkin dapat hidayah, malah dia saudara melakukan dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah. Dah ada dua syarat utama untuk dapat hidayah. Pertama, beriman. Kedua, jangan syiriki dia. Ancaman lain lagi kalau kita mensyiriki Allah, surah yang keempat ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan sesiapa yang mensyirikinya,
wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dia mengampunkan selainnya, selain syirik diampunkan. Dosa kecil-kecil ke, dosa mencuri ke, berzina ke, diampunkan. Tapi dosa syirik tak mungkin diampunkan. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mensyiriki Allah maka sesat sejauh-jauhnya. Sesat itu dipanggil dalalah. Orang yang beriman mendapat hidayah. Orang dapat hidayah akan masuk ke syurga. Orang yang dalalah, sesat, syirikinya akan ke neraka. Ayat lain sana surah yang ke-17 ayat 111. Baik itu selalu dibacakan oleh imam-imam saudara. Oleh makmum habis saja sembahyang dia pun baca. Alhamdulillahilladzi lam yatahis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Walaupun ayat lengkap wakul. Itu kalau kita suruh mereka baca, suruh imam suruh seorang suruh baca, Allah suruh baca, maka kita baca hanya mula daripada syukuri alhamdulillahilladzi lam yattahis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Itu dia antara doa untuk memperkukuhkan kita jangan syirik. Dan doa yang biasa anda buat selalu baca, iaitu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ataupun wa ana awwalul mukminin. Baca saudara. Saya baru menyelesaikan secara ringkas tugas kita yang pertama untuk dapat hidayah. Hidayah kat dunia dapat hasanah, di akhirat dapat syurga. Kalau tidak dapat hidayah, dapat dalalah, dunianya bagaikan mini neraka, dan nanti ke akhirat masukkan neraka. Dan wajib dapat hidayah saudara. Syarat untuk mendapat hidayah yang pertama mesti kita beriman dan jangan syirik. Banyak lagi ada, saya akan sambung pada perangan akan datang insya-Allah. Tak ada lain harapan saya pada saudara, ayat-ayat yang saya catat tadi baca di rumah, apakan simpan di hati, sambil kira dah berapa simpan, berapa dah simpan daripada 6236. Itu menentukan grade rumah kita, tempat tinggal sama ada kat kubur ataupun syurga. Yang banyak menyimpan sangka 100% macam rasul-rasul menyimpan, rasul kita menyimpan 6236, maka rasul kat syurga nanti dapat tempat tinggal yang tarak nombor 1, nama di kusur istana. Tabarakallazi insya'a ja'ala zalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka kusura. Tapi kalau kurang sikit macam Asia saudara, dia hanya dapat baitan rumah sebuah. Rabbi habli Rabbi benili baitan indaka fil jannah. Itu perlu pada lebih daripada 5,000 saudara. Nanti yang kedua dipanggil ghurfah ataupun suite. Dan yang paling singkit sekali, yang paling hina sekali dipanggil malja. Istajibu lillahi min qabli an ya'tiya yaumun la malja'a laha. Sedia untuk berlindung pada hari yang tak ada perlindungan, tapi perlindungan yang paling simple dipanggil malja, pondok. Pondok bergantung berapa duit ada kat dunia, dan berapa duit, kalau sikit duit simpanan dalam hati pun sikit dapat maljak saja. Dan saya akan sambung syarat-syarat berikutnya. Hari ini tetapkan dalam hati kita syarat utama untuk dapat hidayah. Quran itu menunjuk, Allah pun menunjuk, dan kita terima petunjuknya dapat hidayah. Syarat pertama beriman dan jangan syirik. So aminkan doa ini saudara supaya dapat jumpa lagi. Teruskan di rumah terus baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.